Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang rasa okay, mula-mula abang nak gelak lah sebab ini kali ketiga abang di-request oleh peminat, oleh penonton-penonton abang dekat YouTube untuk abang ceritakan tentang kisah seram. Tapi kali ni abang betul-betul terkesan dengan cerita dia sebab dia berkenaan dengan orang bunuh diri. Dan abang siap print out, takut salah cerita kan, takut terlupa atau tertinggal sesetengah bab. Abang tak nak tersalah lah. Jadi hari ni abang nak ceritakan dua cerita seram yang hantu ke tak hantu tu bergantung pada korang lah. Nanti abang ceritakan baru korang tahu kenapa abang cakap hantu atau tak hantu. Dan kisah kali ni dihantar oleh dua orang budak perempuan. Dia adalah satu pengalaman mak dia dan keluarga dia, satu pengalaman memang the whole keluarga dia. Dia berkenaan dengan orang bunuh diri dan apa yang terjadi dekat orang bunuh diri. Yelah, kadang-kadang orang bunuh diri kan macam ada hantu-hantu tu kan. Okey, kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis, tonton video abang akan ceritakan satu-satu. Dan sekarang ni pukul 12.49, 12.50, hampir dekat pukul 1. Memang abang sengaja pilih malam, bukan sengaja pilih. Yang kedua, dia memang siang tu sibuk kan, macam-macam kerja buat. Jadi malam ni lah yang bawa abang ada kesempatan nak cerita. Dan memang muka abang ni memang muka pencerita hantu agaknya. Korang suka sangat request. Korang tahu tak, lepas ni ada lagi hantu yang berkaitan dengan kisah seram baju bandel pula. Macam-macam kisah yang stres je kat abang lah. Abang kena cerita dengan, sebab abang baca, lepas tu abang terbayang tau. Abang ni jenis terbayang atau abang kena cerita kat kau. Okay. Lambat sangat nanti kan. Okey, kita mulakan dengan cerita yang pertama. Cerita pertama ni adalah berlaku dekat Seremban, Negeri Sembilan. Memang dihantar dekat abang. Sebenarnya yang hantar dekat abang ni adalah kawan abang sendiri. Dia kata boleh tak ceritakan. Dulu dia pernah ceritakan kat abang, tapi iyalah dulu kan. Jadi abang cakap boleh tak tulis balik. Aku nak masukkan dalam Word, lepas aku nak print, takut tersalah. Okey, cerita dia macam ni. Pada satu hari, dia ni adalah anak sulung tak? Dia ni adalah anak sulung dalam keluarga ni. Dia ni perempuan, anak sulung dalam keluarga ni. Dan abang kenal dia pun masa dekat matrik. Walaupun kita orang duduk dalam daerah yang sama, abang membesar kat Seremban, dia pun membesar kat Seremban, tapi dia sekolah puteri, abang tak sekolah puteri. Jadi tak kenal lah kan. Tapi dia kawan abang masa kat matrik. Okey, cerita dia macam ni. Satu hari pada tahun 1990-an, adalah 90-an, dia satu keluarga pindah dekat satu rumah. Bila dia pindah dekat satu rumah tu boleh katakan rumah teres 2 tingkat. Tapi rumah teres yang dah agak lama. Tahun 1980-an lah dia taman perumahan tu dibuat. Jadi dia pindahlah satu keluarga ni. Dia, mak ayah dia dan adik-beradik dia seramai 6 orang. Dan dia adalah anak yang sulung. Waktu tu dia kata kejadian tu dia berumur 10 tahun, darjah 4. Okay. Bila dia pindah dekat rumah tu, awal-awal tu tak ada apa-apa. Cuma sebelum masuk ke rumah tu, mak dia ada berbisik dekat ayah dia. Betul ke awak pindah, awak sewa rumah ni? Dia menyewa lah kan. Betul ke awak sewa rumah ni? Saya rasa macam tak sedap hati. Yang si kawan abang ni dengar-dengar lah. Yang mak dengan bapak dia ni berborak-borak tentang rumah ni. Tapi bapak dia cakap rumah ni bagus sebabnya ada halaman tepi. Walaupun dia rumah teres, tapi dia ada halaman tepi. Bolehlah, anak kita kan ramai, 6 orang nak main-main dekat tepi ni, tak payahlah ke taman permainan. Dengan 6 orang anak dia pun boleh main kat tepi laman tepi tu. Jadi selain daripada main, boleh kita buat barbecue. Bapak dia bagi alasan macam tu. Tapi mak dia ni rasa macam tak sedap. Yelah, mungkin insting seorang ibu kan. Ni kisah mak dia tau sebenarnya. Kisah mak kepada kawan abang. Dia rasa macam tak sedap. Tapi tak apalah, sebab dah suami dia pun yang sewa rumah tu, dia pun pindah lah. Dan okey, dah masuk rumah.
Malam pertama tak ada apa-apa berlaku. Dah rasa seram. Dah rasa seram. Malam pertama tak ada apa-apa berlaku. Okey je. Malam kedua pun tak ada apa-apa berlaku. Malam ketiga, iaitu Jumaat malam Sabtu, bapak dia dengan mak dia panggil lah orang-orang surau, baca, buat kenduri sedikit lah. Tujuannya adalah untuk housewarming lah, kata orang Inggeris cakap. Kita ni kalau masuk satu rumah kan, kita nak rumah tu, kita orang Islam kan, jadi rumah tu nakkan ada ayat-ayat Qurannya, ada rasa feeling-feeling bersih. Jadi kita panggil lah selalu orang-orang masjid, orang-orang surau, buatlah kenduri sikit, makan-makan sikit, sambil-sambil tu bacalah Yasin dan kenduri. Okeylah, malam kenduri tak ada apa-apa. Selepas tu pun tak ada apa-apa. Tapi mak dia ni rasa macam tak kena, terutama dekat kawasan dapur. Okey, dah rasa lain. Sebab masa abang baca tu meremang, hura lah, macam hura. Okay. Jadi balik semua cerita, banyak sangat mengarut kan, banyak sangat menyempang-nyempang. Okay. Mak dia ni rasa macam dekat dapur tu memang ada sesuatu yang tak sedap. Okay. Tak kan? Selepas tu, selepas malam kedua, malam ketiga tak ada apa-apa, dia orang pun okey, tak ada masalah. Seminggu sebelum puasa, maksudnya dia orang pindah rumah tu dah nak dekat puasa kan. Seminggu sebelum puasa, mak dia kemas-kemas bilik belakang. Bila kemas-kemas bilik belakang nak letak-letak barang, masa tu mak dia kemas lebih kurang pukul 10 lah. Bila mak dia buka tingkap tu sebenarnya menghadap dapur rumah orang belakang. Rumah belakang pun rumah teres 2 tingkat yang ada halaman tepi juga. Bila mak dia buka tingkap, mak dia nampak kucing putih duduk dekat tingkap tu. Mula-mula mak dia rasa macam, ada kucing putih, tak ada apalah. Okey, dia tutuplah tingkap. Lepas dia tutup, dia halau kucing tu, dia tutup tingkap, dia tutup langsir. Dalam beberapa sejenak masa ni, mak dia terfikir, rumah ni mana ada bumbung kat belakang? Maksudnya, mana ada, kat mana kucing tu bertenggek? Sebab dia nampak, dia dah macam tingkap, lepas tu dia nampak luar tingkap tu ada kucing. Selepas dia tutup pintu cermin dengan langsir, dia terfikir, kat mana kucing tu bertenggek sebenarnya? Masa tu dia rasa macam, dah lah kucing putih bertenggek. Masa dia halau-halau, masa makcik tu halau-halau, mak dia halau-halau, kucing tu tak pergi, tak mengiau pun. Lepas tu dia rasa kuatkan semangat, tak apalah, ini mungkin ada tempat kucing tu bertenggek, cuma dia tak perasan. Dia pun buka tingkap balik. Emak-emak kan dia punya berani lah macamnya. Buka langsir, buka tingkap, kucing tu tak ada. Tapi memang tak ada tempat untuk bertenggek. Tapi macam mana kucing tu boleh bertenggek? Itu kes yang pertama. Okay. Lepas tu masuklah ke bulan puasa, bulan Ramadan. Malam kedua, nak cakap malam pertama, malam kedua, mak dia turun rumah ke dapur sorang-sorang. Rumah dia 2 tingkat kan, turun ke dapur sorang-sorang untuk masak sahur untuk anak-anak dan suami. Jadi mak dia, sebab rumah tu kira macam, kalau korang bayangkan rumah tu ada halaman tepi rumah, tapi dia ada pagar yang agak tinggi lah. Pagar tepi rumah tu agak tinggi. Jadi mak dia walaupun pukul 4 pagi nak masak sahur, mak dia buka tingkap. Dan mak dia buka tingkap sebab tak ada apa-apa lah kan, sebab orang takkan nampak punya, pagar tu tinggi. Mak dia buka tingkap. Sedang mak dia buka tingkap masak-masak, tiba-tiba mak dia nampak ada seorang perempuan tua melintas laju-laju. Masa tu mak dia kata, burung kot. Bila dah rasa macam, burung korang. Okeylah, rasa macam tak sedap hati, mak dia tutup tingkap slow-slow, tarik slow-slow. Mak dia naik atas, kejut si ayah. Bila ayah dia terbangun, ayah dia terus tak banyak soal, macam dah tahu-tahu, terus teman si isteri ni pergi dapur dan masak kat dapur. Tak payah si isteri explain. Dia mungkin connection kasih sayang kan.
connection kasih sayang tu dah boleh rasa, bini aku ni takut ni, okey turun, tak ada jadi apa-apa, masak sahur ni dia pun, kawan abang tu pun turun makan, okey, pop, okey. Malam-malam berikutnya dia dah tak berani dah, si mak kawan abang ni lah, makcik ni dah tak berani dah buka tingkap. Dalam 1 minggu yang sama, tengah dia masak sahur, dan waktu tu dia ditemani oleh suaminya, ada orang ketuk pintu belakang 2 kali. Tok tok. Dia pandang suami dia pandang dia. Dan suami dia pergi ke pintu dapur, buka. Ikutkan memang tak akan ada orang boleh ketuk, sebab pintu tu dalam pagar. Ketuk, buka, tak ada apa-apa. Okeylah, tutup, relax. Kali kedua benda tu ketuk balik. Tok-tok 2 kali. Bapak dia rasa macam tak sedap, mak dia pun dah rasa tak sedap. Bapak dia pun teruslah sambil-sambil tunggu si isteri masak, capai Quran, baca. Yalah, pun bulan puasa kan, alang-alang bacalah Quran kan. Baca Quran, okey. Sepanjang malam tak ada apa-apa. Jadi besoknya mak bapak dia ni berbincang tau. Memang tak kena, ada yang tak kena kat rumah ni. Yang si kawan abang ni dengar curi-curi, dia nak sulung kan. Bila mak ayah dia berborak, dia pun curi-curi dengar lah. Tapi bila dia datang dekat, mak ayah dia macam, shh, jangan cerita. Sebab dia takut, anak dia takut kan. Okey lah. Jadi daripada apa yang dia dengar, si ayah ni minta lah, cakap dekat mak ni, awak pergilah tanya jiran-jiran, macam ada yang tak kena je rumah ni. Saya dah beritahu abang dah, rumah ni memang ada yang tak kena, macam ada yang tak sedap ni. Okey, tak apalah. Tak lama tu diorang pun nak pergi van jual ikan lalu. Van jual ikan lalu. Lepas tu mak dia pun keluarlah pergi belikan. Waktu belikan tu jumpalah dengan jiran-jiran semua kan. Ini macam grup membawang zaman dulu kan, dia ada dekat kalau van ikan lalu, dia orang ramai berkumpul, cerita kat situ, tanya khabar kat situ, gosip-gosip sikit kat situ. Anak kau dah mengandung ke? Macam tu ayah. Jadi dia tanyalah dengan jiran-jiran. Mak dia ni umur lebih kurang 20-an lah, ibu muda lah, 29-30 lah. Dia tanyalah, kak, ni nak tanyalah ni, panggil Ati lah. Ati nak tanyalah ni, rumah ni ada yang tak kena lah. Ati dah dengan abang selalu kena dengki. Boleh tak akak ceritakan? Akak janganlah sorok-sorok. Akak tu senyum-senyum je. Akak tu reply apa? Kalau akak cerita, kau takut. Tapi dah dengar akak tu cakap macam tu, sasahlah si makcik ni macam, lebih baik tahu seluruh cerita daripada tahu sekerat-sekerat. Tu dia pujuklah akak tu, kak tolonglah akak cerita kak, kalau macam tu lepas kau masak-masak buka, kau datang rumah akak, ni bulan puasa kan, tak ada hantu rasanya, datang rumah akak ceritakan. Lepas tu dia pun datanglah, si makcik ni pun datanglah rumah si kakak ni kan, cerita. Dalam cerita tu rupanya si rumah tu tak ada pun apa-apa, tak ada pun misteri kat rumah tu. Rumah tu memang baik je, dan rumah tu dah banyak kali orang pindah masuk. Korang nak tahu sebab apa? Bukan penyebab rumah tu, tapi rumah belakang kepada rumah tu, dulunya ada seorang nenek umur 80 tahun tinggal dekat situ, 70 tahun, 80 tahun. Dan nenek tu selalu menjadi mangsa dera kepada anak dan menantunya, especially menantu perempuan dia. Menantu perempuan dia selalu dera dia. Jadi disebabkan tak tahan dengan penderaan tu, dan nenek tu akhirnya gantung diri. Islam bukan agama lain, agama Islam Melayu. Nenek tu akhirnya gantung diri, mati bulan puasa waktu hujan lebat. Dan dia gantung diri dekat balkoni atas. Dikatakan mengikut cerita kakak tu, sewaktu mayatnya dijumpai, dia tergantung
sambil bergerak-gerak waktu hujan lebat. Kalau abang nampak orang tergantung waktu hujan lebat, bergoyang-goyang macam tu, seriau sampai besar abang ingat. Dipendekkan cerita, akhirnya nenek tu dikebumikan. Dan selama 40 hari selepas nenek tu dikebumikan, satu taman perumahan tu kena dengki. Macam ada seorang nenek menjengah dekat dapur, tingkap dapur. Yang macam si makcik tu kena lah. Dia jengah je. Ui, seram lah. Tapi kan kita tu kan bulan Ramadan kan. Yang melintas tu apa? Wallahu a'lam. Abang tanya pun, dia pun tak boleh bagi jawapan apa yang melintas tu. Tapi itulah yang mak dia nampak. Okay, tak ada masalah. Ini adalah kemuncak cerita macam mana keluarga ni selepas tu pindah. Selepas habis bulan Ramadan, menyambut raya, dan satu keluarga ni pun baliklah kampung. Balik kampung, beraya kat kampung selama 3-4 hari. Seminggu lah, kita ambil seminggu. Lepas tu baliklah semula ke bandar, ke rumah diorang lah. Ini adalah kemuncak cerita dia. Okay. Satu malam, guruh. Satu malam, si kawan abang ni dengan adik-beradiknya, tengah malam, pukul 11 lebih, turun ke tingkat bawah semata-mata nak ambil kuih raya, biskut raya yang dibawa daripada kampung. Nenek dia buat sedap kata. Dia pun ramai-ramai lah turun tangga, pergi ke dapur, tak buka lampu. Sebab dia fikir tak ada apa-apa. Yelah, budak-budak mana tahu takut. Dia ingat, budak-budak nama budak-budak dilindungi Allah Ta'ala kan, dilindungi malaikat. Dia turunlah adik-beradik. Dalam samar-samar gelap, waktu dia nak ambil kuih raya, biskut raya tu, diorang ni berlima ni, yang keenam tu baby, betul. Dia berlima ni nampak ada nenek tua dengan mulutnya berasap-rasap, berbuih lah. Mulutnya berasap-rasap, ada dekat dapur. Dalam gelap, diorang berlima berlari naik tangga. Bunyi apa kat bilik air tu? Stres lah. Okay, tak apalah, abang teruskan lah. Dah cerita pasal orang meninggal ni. Okay. Diorang berlari naik tangga sampai dekat atas. Terus ketuk pintu mak dengan ayah dia. Yang waktu tu mak ayah dia dah tidur. Okay, ni kemuncak Abang pun meremang kat ni. Dan menangis-nangis lah adik-beradik ni. Walaupun kakak sulung dia ni macam dah 10 tahun dah besar, tapi menangis-nangis jugalah. Naik atas, dah ketuk pintu bilik mak ayah. Mak ayah pun keluar. Ini ending habis Mak ayah keluar pintu. Mak ayah pun dengan anak-anak turun tingkat bawah. Korang tahu apa dia orang nampak? Tak sampai habis tangga, diorang semua kat tengah-tengah tangga, diorang nampak nenek tu menjengah. Bukan muka tu, muka orang tua menjengah. Si bapa tadi terus azan, tak buat apa-apa, terus azan. Bila azan, dengan benda tu berlari keluar. Dan malam tu diorang semua tidur satu bilik. Esoknya pindah, cari rumah lain. Memang rumah tu penangan orang bunuh diri dan memang bunuh diri memang dalam Islam berdosa. Minta kita dijauhkan daripada keluarga kita, dijauhkan daripada perkara macam ni. Dan itu dia kata bukan bapa dengan mak dia pun nampak nenek tu menjengah di balik dinding, di setengah dinding dia jengah. Kalau abang lah menangis abang kat situ. Itu waktu bulan raya, dan dia orang sempat duduk rumah tu sebulan dan dia orang pun balik. Yang abang terkejut tadi sebenarnya ada bunyi sesuatu dalam bilik air.
ada benda jatuh dalam bilik air. Abang tak tahulah apa benda jatuh tu, tapi disebabkan nak cerita. Terkejut juga tadi saja. Terus tapi tak apalah, mungkin lipas ke apa yang buat jatuh, mungkin lah. Lagipun kita ni cerita-cerita yang benda seram kan, kita mengusik sensitiviti alam lain, jadi mungkin jugalah dia kata jangan cerita dan ni pukul apa, dah pukul 1. Okay, tak apalah, itu adalah cerita pertama. Abang rasa cerita pertama ni kalau dibuat filem, kacut perut apa tengok wayang. Kelas A filem. Okay, jom kita teruskan dengan cerita kedua. Cerita kedua ni tak kurang hebatnya. Disampaikan kepada abang seorang budak perempuan melalui Facebook abang. Dia tulis sampai bergelai-gelai, dia tulis Facebook tu macam panjang lebar lah kan. Okay, kisah dia ni, dia pindah dalam satu rumah. Okay, rumah ni lelong. Oh, sebelum tu, perkara ni berlaku pun dekat Seremban. Kat Seremban juga. Jadi dia ni satu keluarga, ada 8 orang anak, 8 orang anak, dan masa tu dia orang agak remaja lah semuanya. Berlaku pada tahun 2000-an. Diorang, si bapa dapat iklan daripada bank ada rumah nak lelong. Tanpa si bapa ni fikir panjang, demi untuk anak-anak, yang lelong ni pula bukan rumah-rumah biasa, rumah semi di 2 tingkat pada tahun 2000-an. Kalau ikut-ikutkan berapa ribu, mesti korang kata kalau selalunya dalam 200,000, 300,000 lah macam tu kan, semi di 2 tingkat kan. Tapi bank lelong dia jual 100,000 sahaja. Tak fikir panjang, 100,000 lah. Tak fikir panjang, si bapa terus beli. Lepas beli rumah tu, dia pun tak tanya kenapa rumah harga rendah ke apa-apa. Lain kali tanyalah, bahayalah. Main beli-beli rumah macam tu je, tak apa kat rumah tu kan. Yang tadi sewa okey lah lagi, ini beli. Okay. Diorang pindahlah dengan si emak, si ayah dan 8 orang anak termasuk kawan abang juga. Pindah masuk rumah. Malam pertama, standard selalu benda-benda macam ni. Malam pertama dia tak kacau. Malam kedua tak ada kacau. Malam ketiga, okay, si ayah mengadu dekat si emak. Dia cakap, awak dengar tak, tiap-tiap malam ada orang turun naik tangga. Rupanya si emak pun dengar. Betul, saya pun dengar benda yang sama. Okey. Jadi malam tu, tanpa si suami isteri ni tahu, si kawan abang turun tangga tengah malam nak minum. Waktu dia turun tangga, dia dengar macam ada orang berjalan belakang dia. Dia toleh tak ada apa-apa. Main kat tangga kan. Tadi main tangga tak? Lepas tu dia dah minum kat dapur, dia naik tangga. Macam ada orang ikut, dia toleh belakang, tak ada siapa-siapa. Okey lah, tak apa. Okey, tak ada masalah. Pun dia masuk tidur. Tapi waktu dia masuk tidur tu, dia rasa macam ada orang perhatikan dia. Rasa macam tak sedap. Pukul 1 korang suruh abang ceritakan cerita seram pukul 1. Apa perasaan korang? Abang tukang cerita warga. Sambung cerita Okey. Esoknya dia beritahu dekat mak dengan ayah dia yang dia rasa macam rumah ni ada yang tak kena, macam ada orang ikut. Rupa-rupanya mak dengan ayah dia pun confess benda yang sama. Ayah pun rasa macam tak sedap, mak kau pun rasa macam tak sedap, macam ada yang tak kena. Okey, tak ada masalah. Jadi untuk mengelakkan benda ni berlanjutan, si ayah jemputlah orang surau kenduri kat rumah. Okey. Tapi waktu si ayah kata nak jemput kenduri kat rumah, orang-orang surau tu sengih-sengih. Macam sengih-sengih takut kot, sengih-sengih misteri. Sengih-sengih yang
Macam tu kot. nak gelak, nak senyum tapi seram macam tu. Sengih-sengih macam tu. Bapak dia dah merasa macam, apa hal orang taman aku ni? Aku tersalah beli rumah ke apa? Okey. Pun datanglah malam tu, buatlah kenduri. Kenduri lah. Baca Yasin semua, macam buat makan-makan. Itu macam budaya orang Melayu lah. Bila masuk rumah baru kan buat kenduri. Supaya rumah kita ni diberkati lah. Mendapat rahmat Allah Ta'ala. Okay. Jadi selepas kenduri tu tak ada masalah. Kenduri. Malam kenduri tu, dia orang kena. Okay. Dia dengar satu keluarga, anak beranak, mak ayah, dengar orang cakap Tamil kat tangga. Sialah. Tapi diorang tak faham cakap bahasa Tamil. Tak tahu apa yang cakap. Macam dikatakan macam merayu-rayu tapi dalam bahasa Tamil. Jadi si ayah ni cepat-cepat buka lampu tangga, tengok hilang, tak ada apa-apa. Tapi perasaan tu rasa macam something wrong dekat rumah ni. Aku dah lah beli rumah ni, aku mesti menyelesaikannya. Okay. Jadi keesokan harinya si ayah tanyalah dengan jiran-jiran. Tak ada seorang pun jiran-jiran mengaku rumah tu ada benda pelik. Tak ada seorang pun. Jadi si kawan abang ni, bukan kawan, si kenalan abang ni dengan abang-abang dia pergilah bergaul-gaul dengan budak-budak. Waktu tu lah cerita sebenar terbongkar. Bila dia tanya dengan kawan-kawan yang main bola, kawan-kawan yang main kejar-kejar, barulah tahu. Rupanya sebelum diorang pindah rumah tu dah jadi hutan. Boleh kata ulan dah naik. Boleh kata pokok rumah tu dah usang. Dan dulu dekat dalam rumah tu okey. Tapi pada satu hari, ada seorang lelaki tua India mati gantung diri dekat kawasan tangga. Tangga tu spiral kan. Mungkinlah spiral yang buatkan orang tu boleh jatuh tergantung kan. Jadi si kawan abang ni dengan abang-abang dia balik rumah, cerita dekat mak ayah dia. Rupanya barulah dia orang tahu, punca rumah tu macam ada gangguan sebab ada seorang lelaki India gantung diri dalam rumah tu. Kenapa lelaki India tu gantung diri? Dikatakan dia ni orang tua, diseksa oleh menantu perempuan dia. Sebab itulah dia gantung diri. Habiskan hidup dia gantung diri. Dan selepas 3-4 tahun, pak cik ni pula beli. Si ayah kawan abang ni lah pula beli kan. Duduk situ sebab murah kan. Okey. Jadi baru bapak dia bila flashback, barulah dia tahu kenapa orang-orang taman dia rasa macam refuse nak datang ke perkahwinan, ke kenduri doa selamat. Guru lagi ya. Kenduri doa selamat dia orang kat rumah tu. Lepas tu bila lalu kat tangga, masing-masing laju zoom. Dan tak ramai orang nak pergi lalu dekat tangga. Dia orang lebih rela pergi ke depan untuk basuh tangan berbanding pergi lalu tangga untuk basuh tangan. Macam itulah. Jadi bila si ayah dengan mak ni dah tahu benda ni tak boleh jadi, dia orang pergi jumpa Darul Syifa. Darul Syifa ni kalau ada yang tak tahu adalah pusat perubatan Islam yang telah dibuka oleh ulama Malaysia, Harun Din. Datuk Harun Din dah meninggal lah sekarang, di antara ulama-ulama besar Malaysia kan. Dia buat Darul Syifa ni untuk membantu orang-orang yang ada kesusahan masalah macam ni lah. Jadi dia panggil lah orang-orang Darul Syifa, dan setelah dibuat pemulihan rumah tu beberapa kali, termasuk syarat ni diorang ni, keluarga ni kena semayang berjemaah banyak kali dalam rumah tu. Dan akhirnya rumah tu clean. Sampai sekarang tak ada apa-apa gangguan. Cuma yang dia rasa si kawan abang ni nak tahu, kat mana sebenarnya di kawasan tangga mayat tu tergantung. Dia tak boleh nak brain. Dan dia kata, dan dia nak tahu tapi dia tak nak tahu.
Sebab dia kata kalau dia tahu mungkin dia rasa macam tak sedap lah. Dan sekarang ni adik-beradik dia dah besar kan, dan semua pun dah kahwin-kahwin, dan tak lama lagi mak ayah dia akan tinggal berdua dekat rumah tu, dan dia lah rasa lagi macam tak payahlah dibesar-besarkan. Hal yang lepas-lepas lah kan, dah tahun 2000-an, lebih kurang dah 15 tahun lah kisah ni. Jadi itu adalah kisah kedua, punca orang bunuh diri. Kalau abang harap cerita abang kali ni bagi pengajaran untuk kita semua. Okey, settle dua cerita. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Kalau korang perasan lah, setiap kali abang cerita seram, duration abang agak panjang. Abang harap korang semua bersabar dengar cerita pun mula sampai habis. Ini adalah pengalaman hidup rakan-rakan kita yang lain kan. Satu je abang ingatkan, setan memang ada untuk takutkan manusia. Macam abang kena kejap tadi. Memang diorang ada intention untuk, sebab diorang akan buat macam tu supaya kita ni tak takut dengan Allah Ta'ala. Kita lebih takut dengan dia berbanding dengan Allah Ta'ala. Sebenarnya benda tu sangat salah, dan kita akan dihukum masuk neraka kalau kita takut benda lain daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau pesan abang kepada kawan-kawan semua, kalau korang menghadapi situasi macam ni, first lawan tu bukannya lawan berani bodoh, maksudnya kita jangan mengalah dengan dia. Kita adalah khalifah di bumi dan kita mesti lebih kuat daripada dia. Dan yang macam cerita pertama dia pindahkan, mungkin dia pindah tu sebab untuk keselamatan anak-anak dia kan, dan tu adalah rumah sewa. We have so many option kan, option lain ada, pindah rumah lain pun ada option lain macam tu. Jadi abang harap cerita kali ni memberi iktibar pada kita semua. Bunuh diri adalah ending yang sangat teruk, dan selepas orang tu bunuh diri, benda tu tak settle. Orang yang kat bumi ni yang ditinggalkan ni trauma macam-macam. Macam ni lah kes ni. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.